Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan nikmat-Nya yang begitu luas kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak itu, kita gunakan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nescaya disediakan kepada orang-orang yang bertakwa itu, disediakan kepada orang-orang yang mendapat keampunan itu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Baik tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini dalam masa singkat ini marilah sesama kita mengikuti tajuk seterusnya dalam kuliah sesi yang kedua bagi bulan Februari 2021, surah Nurul Islamiyah, Taman Setia Balakong, masih lagi membincangkan berkenaan dengan halal dan haram dalam kehidupan orang Islam, dari kitab Halal dan Haram dalam Islam. Susunan pengarang kitab ini ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baik tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk pada pagi ini sambungan daripada kuliah siri 1, iaitu pengharaman bangkai dan hikmahnya. Baik tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahawa apabila disebutkan bangkai itu dia ada 10, dia ada kategori-kategori yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, seperti mana dalam surah Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi. Diharamkan kepada kamu, yakni memakan bangkai binatang yang tidak disembelih. Bangkai ini adalah binatang yang mati yang tidak disembelih. Darah yang keluar mengalir dari binatang tersebut, daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang mati tercekik. Ini dikatakan bangkai yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati terjatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala.
Jadi semua ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran merupakan binatang-binatang yang tidak halal kepada kita untuk dimakan, walaupun binatang tersebut adalah halal. Binatang itu halal dimakan, tetapi oleh kerana tidak melalui proses penyembelihan yang sempurna, binatang itu mati, maka tidak dihalalkan kepada kita untuk memakannya. Perkara yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat Al-Quran dari bab pengharaman makanan ialah memakan bangkai. Seperti mana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-An'am ayat 145, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahman khinzir ila akhiril ayat." Maksudnya, diharamkan kepada kamu maksudnya katakanlah, aku tidak menemukan tentang sesuatu yang diwahyukan padaku dari soal makanan yang diharamkan untuk dimakan kecuali bangkai. Maknanya bangkai ini Allah sebutkan pertama berkenaan dengan pengharaman dari memakan daging binatang, iaitu bangkai. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, dalam ayat ini, dalam ayat Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pengharaman makanan yang awal-awal sekali adalah bangkai, iaitu binatang yang mati dengan sendirinya. Ni bangkai ni ialah binatang yang mati dengan sendirinya dari binatang yang melata di atas muka bumi ni. Kalaulah binatang yang halal yang mati dalam laut, seperti mana ikan, binatang yang hidup di dalam laut, ikan, udang dan sebagainya, itu tidak dikira bangkai. Yang bangkai ni adalah binatang yang hidup di atas muka bumi. Binatang halal yang hidup di atas muka bumi mati sebelum sempat disembelih, maka itu adalah bangkai. Namun begitu bagi binatang yang hidup di dalam air ataupun di dalam laut, sekiranya mati, maka itu tidak dikira bangkai. Jelasnya, binatang yang mati tanpa campur tangan dari manusia dalam usahanya untuk menyembelihnya atau memburunya. Jadi maksud bangkai ini ialah binatang yang mati dengan sendirinya. Binatang yang mati dengan sendirinya. Kalau binatang yang mati disebabkan oleh campur tangan manusia, seperti mana penyembelihan ataupun pemburuan, maka itu tidak dinamakan bangkai. Kemungkinan ada pemikiran sezaman, pemikiran kini yang mahu mengetahui tentang hikmah pengharaman bangkai ke atas manusia, serta dicampakkannya begitu sahaja tanpa diambil faedah daripadanya. Jadi persoalannya, kalaulah binatang yang kita pelihara itu mati dengan sendirinya, seperti mana binatang itu demam, ataupun binatang itu mati disebabkan dia berlawan antara satu sama lain, ditanduk dan sebagainya, adakah kita nak biarkan begitu saja? Dah binatang tadi dah mati, dinamakan bangkai. Adakah kita nak biarkan dagingnya ataupun kulitnya tadi tidak dimanfaatkan? Maka kami menjawab, tuan kitab ni menyebutkan di atas perkara masalah tersebut, di mana pengharaman itu adalah suatu hukum yang sangat jelas. Mana tidak boleh tidak dah kita nak petikaikan berkenaan dengan hukum bangkai ini. Jelas ianya adalah haram untuk kita makan. Namun begitu,
kulitnya tadi, kulit binatang tadi, kulit bangkai tadi boleh diambil manfaat, ya, boleh digunakan untuk manfaat, nak buat beg, buat tali pinggang dan sebagainya, hasil kraftangan yang diusahakan daripada kulit binatang tadi. Walaupun ia bangkai, tetapi dagingnya yang diharamkan ke atas kita. Kulit boleh kita ambil faedah daripada binatang yang mati tersebut. Oleh kerana disebabkan mungkin tanpa ilmu ataupun kejahilan diri kita, mana-mana lembu yang kerbau yang mati dan sebagainya, kita biarkan begitu saja tanpa mengambil faedah daripada kulit ataupun tanduk daripada binatang yang mati tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya hikmah pengharaman bangkai ini oleh kerana manusia yang sihat, tabiat manusia yang sihat tetap akan berasa jijik dan kotor disebabkan bangkai itu. Kita lihat, ya, lembu mati sebagai contoh. Kita lihat lembu mati, kambing mati pun kita rasa jijik. Sebab apa jijik? Sebab ianya bangkai dan kotor. Sedangkan para cendekiawan umumnya akan menganggap memakan bangkai itu suatu perkara yang rendah dan bertentangan dengan kemuliaan darjat manusia. Memanglah manusia ni, kita ini adalah, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini manusia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi darjatnya. Paling tinggi darjatnya berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Jadi oleh kerana darjat kita tinggi, maka kita ni mulia kejadian Allah Subhanahu Wa Taala dan menganggap memakan bangkai itu satu perkara yang bertentangan dengan kemuliaan darjat manusia. Kerana itulah kami dapati bahawa kesemua agama yang punya kitab perundangannya melarang memakan bangkai. Mana semua agama-agama samawi, agama-agama yang memiliki kitab perundangan syariat sendiri, seperti agama Nasrani, seperti agama Yahudi, menganggapkan memakan bangkai ini adalah suatu perkara yang dilarang dalam agama masing-masing. Oleh kerana kejahilan penganut agama tersebut, mereka memakan bangkai. Yang ini tidak dibenarkan, ya. Jadi asal agama tadi tidak membenarkan, tidak membolehkan pengikutnya, penganutnya memakan binatang yang mati tersebut, kecuali binatang yang disembelih terlebih dahulu. Maknanya yang mati disembelih itu dibenarkan, meskipun cara penyembelihannya agak berbeza. Dalam agama lain, ya, kalau kita lihat agama Buddha sebagai contoh, agama Buddha bukan agama samawi, ya. Agama Buddha agama rekaan ciptaan, tetapi dia ada kitab perundangan sendiri. Jadi mereka ini tidak, dalam agamanya pun tidak dibenarkan juga memakan bangkai. Tetapi dia nak makan macam dia sembelih cara dia lah. Sama ada dia dengan cara menyucuk binatang tersebut ataupun dengan cara dia memotong leher dan sebagainya. Itu cara penyembelihan. Tetapi Islam jelas dia ada cara-cara penyembelihan tersendiri yang dibenarkan oleh agama kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, yang hikmah pengharaman bangkai yang kedua, setiap Muslim dibiasakan agar menyimpan tujuan dan kemahuan dalam segala urusannya. Jadi tindak tanduk kita, tuan-tuan, ada tujuan. Dalam kita melakukan suatu perkara ada tujuan, ada niat dan ada arah tuju dan kemahuan sendiri. Jangan sampai dia mengambil sesuatu ataupun memetik buah-buahan
kecuali setelah dia menetapkan niatnya, tujuannya dan maksudnya. Tuan kita ini bagi contoh, dia kata dalam tindakan kita melakukan sesuatu perkara, mestilah ada niat, walaupun kita petik buahan. Mestilah ada niatnya. Kerana apa petik? Kerana nak makan. Tujuannya kerana untuk mengenyangkan, dan ada maksudnya tersendiri. Oleh itu, maksud penyembelihan yang dilakukan adalah untuk mengelak binatang itu dari menjadi bangkai. Hanyalah dengan meniatkan bahawa mencabut nyawa binatang hanya kerana tujuan hendak memakannya. Jadi ini tujuan dia. Hikmah pengharaman bangkai tadi. Yang keduanya, melalui proses penyembelihan dan mencabut nyawa binatang tadi dengan menyembelih adalah tujuan hendak memakannya. Bukan kerana saja-saja melakukan penyiksaan kepada binatang tersebut. Ini tidak dibenarkan. Kerana bunuh binatang tanpa tujuan. Tetapi kalau tujuan untuk mengelakkan penyakit berjangkit, kerana binatang tadi membawa suatu penyakit yang berbahaya, jadi ini dimasukkan dalam kategori yang lain. Baik tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala, seseolah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merelakan manusia memakan apa sahaja yang tidak dimaksudkan untuk makannya. Seseolah Allah tidak akan merelakan manusia makan apa saja yang tidak dimaksudkan untuk makannya. Jadi bukan begitu ya. Dia bukan seseolah dia menganggapkan seolah ni Allah tidak benarkan memakan binatang tersebut. Tetapi kenalah melalui proses penyembelihan agar binatang tadi tidak menjadi bangkai. Sebagaimana biasa berlaku pada bangkai. Adapun binatang yang disembelih atau yang diburu, maka keduanya tidak boleh diambil untuk dimakan, melainkan dengan niat, usaha dan perbuatan. Jadi binatang yang disembelih ataupun yang diburu, maka keduanya tidak boleh diambil untuk dimakan kecuali dengan niat, usaha dan perbuatan. Jadi kalaulah sembelih binatang tadi tanpa niat. Niat apa? Niat kerana Allah SWT untuk dimakan. Niat sembelih tadi untuk dimakan. Kalau saja-saja sembelih tanpa niat, boleh. Ni sebab tu dikatakan melainkan dengan niat, usaha. Usaha ni yakni mencari binatang, perbuatan ialah melakukan penyembelihan tersebut. Okey, yang ketiga, hikmah yang ketiga iaitu jika binatang itu mati dengan sendirinya, maka selalunya dia mati kerana sebab penyakit yang berterusan atau ditimpa bencana, atau kerana memakan bangkai itu sebagai rahmat daripada Allah SWT kepada makhluknya, kerana mereka adalah umat seperti kita yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Jadi hikmah yang ketiga adalah kerana rahmat Allah SWT kepada makhluk lain. Jadi walaupun binatang itu mati dengan sendirinya disebabkan sakit ataupun demam, binatang pun demam juga tuan-tuan, sakit dan sebagainya, maka dia mati. Dan matinya binatang tadi boleh menjadi makanan kepada makhluk lain, binatang-binatang lain, kerana binatang lain tadi juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita juga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Baik tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah yang kelima, kita sebagai manusia yang
memiliki akal yang waras yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajarlah kita manusia untuk menjaga binatang yang dipeliharanya. Jadi kalaulah kita ada binatang peliharaan kita, sebagai contoh kita pera binatang yang halal dimakan lah, contoh kambing, ayam, lembu, kerbau dan sebagainya, janganlah kita biarkan menjadi mangsa penyakit, ya. Jangan biarkan binatang yang pelihara tadi diserang penyakit dan kelemahan sehingga ia mati. Disebabkan penyakit yang diserang, disebabkan penyakit yang ada pada binatang tadi, kita biarkan dia mati. Ini salah, ya. Salah dari segi syarak. Jadi sebab apa yang patut kita buat, iaitu kita berusaha untuk mengubati sakit, mengubati penyakit yang ada pada binatang tersebut, ya. Jangan biarkan ianya mati begitu saja. Maka kalau biarkan ia mati begitu saja, maka binasalah harta milik kita, rugilah kita, ya. Bahkan hendaklah dia segera mengubati. Ini tanggungjawab. Kadang-kadang orang yang memelihara binatang ni, kalau ada sakit dia biarkan sakit, ya, tanpa perlu mengubati. Ini salah. Dari segi syarak pun salah. Kita kena ubat dia. Sebab tu adanya klinik haiwan. Pergi jumpa doktor haiwan untuk ambil pandangan bagaimana cara untuk merawatnya, ataupun dengan cara dipercepatkan sembelihannya. Kalaulah dah nampak binatang tadi agak-agaknya macam demam dan sebagainya, maka cepat-cepatlah sembelih supaya ianya bebas daripada tanggungannya. Maknanya kalaulah kita biarkan binatang tadi, maka menjadi rugi kepada kita, ya. Jadi kalau kita sembelih, kita boleh makan, manfaatkan dagingnya, manfaatkan tulang belulangnya, dan boleh diberi kepada orang lain. Jadi itulah tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala bab pengharaman bangkai kepada kita dan hikmah pengharaman bangkai. Dan insya-Allah kita masuk sedikit lagi bab pengharaman darah yang mengalir pada binatang. Perkara yang kedua diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah darah yang mengalir. Hurrimat alaikumul maitah waddama. Waddama ni ialah adam, ni ialah darah yang mengalir, iaitu darah yang cair. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang limpa yang ada pada binatang, lembu, kerbau, kambing, dia ada limpa. Maka dijawabnya, makanlah. Limpa ni binatang yang telah disembelih. Jawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas lah. Maka dia kata, makanlah. Lalu mereka mengatakan, ni orang yang bertanya tadi jawab balik, tanya balik, bukankah itu darah? Ya. Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lagi, sesungguhnya Allah SWT mengharamkan ke atas kamu memakan darah yang cair dan mengalir. Jadi limpa, tuan-tuan, hati, limpa dan al-kabid dipanggil, ya. Al-kabid ni ialah darah yang beku. Darah yang beku seperti mana limpa, seperti mana paru, seperti mana limpa dan paru samalah, ya. Hati, ya, itu dikatakan darah yang beku yang ada pada binatang yang disembelih. Kalaupun darah yang cair tadi beku, nanti tidak boleh, tuan-tuan, ya. Darah yang cair kemudian dia dibiarkan beku, ini tidak dibenarkan juga, ya. Asalnya darah yang keluar daripada binatang tadi, sama ada dia dibekukan ataupun dijadikan
makanan yang lain tidak dibenarkan kepada kita untuk memakannya. Faktor pengharaman darah yang mengalir itu ya kerana ianya seolah-olah benda yang kotor dan dipandang hina oleh masyarakat, di mana tabiat mereka yang sukakan sesuatu yang bersih. Kita ini manusia mempunyai tabiat berkendakkan kepada yang bersih. Jadi darah ini adalah suatu benda yang kotor dan dipandang hina oleh masyarakat. Maka tidaklah boleh kita untuk memakannya. Darah yang mengalir ya. Selain itu juga dikhawatiri akan mendatangkan bahaya kepada manusia. Di dalam darah ni tuan-tuan, dia ada berbagai-bagai beratus-ratus ini virus. Di dalam darah binatang ini yang disembelih itu, virus-virus kuman-kuman yang ada pada binatang tadi keluar bersama dengan darah yang mengalir tadi. Ya. Jadi sebab itu tuan kita ni sebutkan pengharaman darah yang mengalir itu dikhawatiri akan mendatangkan bahaya kepada manusia. Sama seperti bangkai juga. Ya. Pernah berlaku pada zaman jahiliyah. Ada seorang yang terasa lapar. Lalu dia segera mencari sesuatu yang tajam. Seperti tulang dan seumpamanya. Maka diambilnya tulang tadi, ditajamkan tulang tersebut, lalu ditusukkan pada tubuh unta. Lalu diambil darah yang keluar itu dan diminumnya. Ni tabiat orang jahiliyah ya. Orang jahiliyah ni dia suka minum darah ya. Darah binatang dan sebagainya dia minum. Caranya dia ambil benda tajam, dia tusukkan kepada tubuh binatang tadi dan darahnya mengalir, maka dia minum darah tersebut. Seorang penyair yang bernama Al-Amasi telah mengungkapkan baik syairnya. Dia kata, wa iyyaka wal mayyitati la taqrabannaha wa la ta'khuzanna azman hadidan fatafsidan. Awaslah pada bangkai-bangkai itu, jangan kamu mendekatinya. Jangan pula diambil tulang yang tajam lalu ditusukkannya. Ini syair Arab ya. Dia kata jaga-jaga kita daripada binatang, bangkai-bangkai binatang. Jangan kamu mendekati. Maksud mendekati bukan dekat binatang tadi. Dekat ni maksudnya jangan kamu mengambil dagingnya untuk dimakan. Jangan pula diambil tulang yang tajam lalu ditusukkannya. Janganlah mengambil benda yang tajam lalu ditusukkan pada binatang yang hidup untuk meminum darahnya. Lantaran pada tusukan itu ya, akan berlaku penganiayaan terhadap binatang serta melemahkannya. Apabila kita tusuk binatang tadi, maka binatang tadi sakit dan lemah. Disebabkan darahnya keluar, maka binatang tadi lemah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan darah yang mengalir dari perbuatan itu. Sebab itulah Allah haramkan ya kita orang Islam ni daripada meminum atau meminum darah yang mengalir dari binatang tersebut. Mengikut Syekh Al-Maghari berkata, hikmah diharamkan minum darah kerana ianya membahayakan dan menimbulkan kekotoran ya. Darah tadi bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab di dalam darah tadi ada virus dan kuman-kuman yang ada dalam binatang tersebut keluar bersama darah yang mengalir itu. Sementara bahayanya pula iaitu sukar untuk dicerna oleh usus-usus besar. Bahayanya kerana darah tadi susah untuk dicerna oleh usus-usus besar dan seringkali menimbulkan gangguan yang boleh merosakkan tubuh kerana pengaruh daripada bakteria secara alamiah muncul daripada darah
sebagaimana terdapat dalam kotoran manusia. Jadi itulah ya. Sebab tu agama kita Islam mengharamkan minum darah kerana dia ada bakteria-bakteria yang boleh mempengaruhi usus-usus besar kita, usus-usus besar dalam perut kita ni secara alamiah ya. Jadi sakitlah ya. Lalu ianya berada dalam perut dan bercampur dengan bahan-bahan baru daripada darah. Kadang-kadang dalam usus besar juga terdapat beberapa jenis bakteria yang jumlahnya lebih banyak daripada terdapat dalam daging. Dah dalam perut kita pun dan usus kita pun bakteria ada banyak dah. Campur pula bakteria yang berada dalam darah tadi menyebabkan manusia tadi ususnya rosak. Kerana itulah doktor sepakat memastikan susu yang ingin diminum dimasak terlebih dahulu sehingga mendidih untuk membunuh bakteria penyakit besar yang mungkin terdapat dalamnya. Pun juga tuan-tuan, susu binatang, susu lembu, susu kambing, susu unta dan kerbau dan sebagainya, sebelum diminum hendaklah kita masak terlebih dahulu. Jangan kita pura-pura kemudian minum terus. Sebab di dalam susu tersebut ada juga bakteria-bakteria yang boleh menyebabkan sakit kepada si peminum. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dua bab kecil yang kita dapat huraikan pada pagi ini, iaitu pengharaman bangkai dan hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kita memakan bangkai? Kerana ada faktor-faktor yang menyebabkan tidak benarkan kita makan. Yang pertamanya kerana binatang itu dah bangkai, kerana manusia yang cerdik, pandai, mulianya derajat manusia ini memandang kotor kepada binatang yang mati tersebut tanpa sembelih. Yang kedua, penyembelihan binatang mestilah dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk makan dagingnya. Kalau sembelih binatang bukan dengan niat kerana Allah, haram juga kita makan. Dan yang ketiga, bangkai tadi merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk-makhluk lain, seperti mana makhluk lain ni anjing, binatang-binatang yang melata di atas muka bumi ni. Yang ketiga, yang keempatnya iaitu sebagai pemelihara binatang, wajarlah menjadi tanggungjawab padanya untuk memelihara binatang tersebut dengan baik dan jangan dibiarkan binatang itu sakit dan mati begitu sahaja. Jadi kalau mati begitu sahaja menyebabkan rugilah perniagaannya. Yang kedua, iaitu pengharaman darah yang mengalir. Kenapa Allah Subhanahu Taala mengharamkan orang Islam ni dari meminum darah? Kerana darah ini dipandang kotor dan hina oleh agama dan dikhawatiri akan mendatangkan bahaya yang besar kepada manusia. Kerana dalam darah tadi mempunyai bakteria-bakteria ataupun virus-virus yang jahat, kuman-kuman yang berada dalam tubuh binatang tadi mengalir keluar bersama dengan darah. Kalau diminum menyebabkan usus perut kita sakit. Jadi itulah tuan-tuan rahmatnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kepada kita untuk makan bangkai. Jadi tuan-tuan mata Allah SWT, sekadar itulah untuk tazkirah yang pendek ini, kuliah yang kedua, Surau Nurul Islamiyah, Taman Setia Balakong. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk adalah daripada kejahilan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah pada bab yang akan datang kita akan masuk bab pengharaman daging babi. Jadi kita lihat bagaimana, kenapa Allah Subhanahu Taala
mengharamkan kepada manusia untuk memakan daging babi. Sekian sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.